Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada ketiga panel kita pada hari ini. Okey. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih lah, ribuan terima kasih kepada ketiga panel kita pada hari ini kerana sudi hadir ke forum kita tentang perbincangan mengenai media massa lah. Okey, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rafiq bin Badrul Zaman dan juga saya merupakan moderator anda pada hari ini yang akan conduct forum kita pada inilah mengenai media massa. Okey, terlebih dahulu kita akan berkenalan lah dengan kita punya ketiga-tiga panel. Sebab kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan panel kita yang pertama yang cantik dan juga ayu ini. Okey, panel kita pertama bernama Hanis Zaidah binti Muhammad Saleh. Okey, seterusnya panel kita yang kedua yang anggun, ayu, okey, iaitu Fatin Farhadiana binti Muhammad Fazzi. Okey, dan seterusnya saya memperkenalkan panel kita yang ketiga yang kacak lagi bergaya iaitu Ahmad Zulkamal binti Ahmad Zawawi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada agenda utama kita mengenai perbincangan forum media massa. Okey, saya akan memulakan forum kita dengan bertanyakan soalan kepada panel kita yang pertama. Okey, saya akan bertanya soalan mengenai apakah itu media massa. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada hari ini. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan media sosial? Media sosial ini merupakan satu rangkaian komunikasi di atas talian yang menghubungkan para pengguna dari serata dunia. Baik, di sini saya menerangkan sedikitlah sejarah mengenai media sosial ini. Media sosial ini bermula pada tahun 1978 yang digunakan sebagai suara elektronik. Okey, dan media sosial ini terus berkembang pada tahun 1999. Pada time tu terciptanya blog ataupun blogger yang dilancarkan oleh Pira Labs. Okey. Mungkin para panel dan juga tuan moderator pernah dengar mengenai MySpace ya. Okey, MySpace ni kita pernah gunakan bagi untuk fasa umur saya lah, pernah menjadi pengalaman menggunakan MySpace yang dibangunkan pada tahun 2003. Kemudian tercipta pula Facebook dan tahun 2004 mulalah ada pelbagai jenis media sosial ataupun aplikasi yang diwujudkan. Okey, lebih jelas mengenai media sosial ini merupakan radio ataupun surat khabar. Kiranya untuk penyampaian berita lah. Okey, jika kita lihat pada era kini, penggunaan media sosial ini sangat cepat berkembang sehingga ia dijadikan sebagai satu keperluan untuk zaman kini. Buktinya, kita lihat daripada aplikasi-aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, semua digunakan oleh pelbagai golongan, tidak kira peringkat umur. Dan di sini kita lihat juga bahawa media sosial ini banyak digunakan bagi membuat satu forum seperti yang sedang dijalankan ataupun video call menerusi secara terus. Baik, di sini media sosial juga mempunyai pengaruh yang amat besar untuk masa kini. Dan saya ingin berkongsilah mengenai satu riwayat Al-Bukhari dan Muslim, iaitu siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara sia-sia dan tidak elok. Kerana media sosial ini digunakan secara lisan dan juga tulisan. Jadi haruslah kita berkata perkara yang baik-baik sahaja. Jika perkara itu menjadi sia-sia, elok kita diamkan sahaja. Jadi setakat itu sahaja penjelasan mengenai definisi apa itu media sosial. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang pertama. Demikian itulah dia perkongsian daripada panel kita pertama mengenai apakah itu media sosial. Seterusnya saya akan mengajukan soalan kepada panel kita yang kedua mengenai apakah keburukan media sosial ini. Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Okey, baiklah. Berkenaan keburukan, sebenarnya kita melihat sekarang ni dunia semakin canggih, iaitu macam-macam sahaja boleh orang cakap boleh menyebarkan perkara-perkara yang buruk. Lebih-lebih lagi setengah individu yang tidak bertanggungjawab. Okey, antaranya keburukan dalam media sosial ni adalah yang pertama adalah pembaziran masa, di mana bukan sahaja kepada remaja sekarang, malah ibu bapa juga mengabaikan anak-anaknya dan
dan mereka juga mengabaikan masalah untuk melihat anak-anak mereka dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Begitu juga dengan remaja sekarang, mereka lebih utamakan phone nak dibandingkan keluarga. Lebih-lebih lagi mereka amat abaikan dengan orang cakap amalan-amalan untuk percepatkan solat seperti contohnya lah. Okey, yang kedua adalah berkenaan penipuan atau pelepasuan. Contohnya sekarang ni yang kita lihat pandemik sekarang, semakin banyak skamer yang menipu. Antaranya adalah masyarakat Malaysia gini lah. Mereka menipu berkenaan dengan pelaburan haram di mana mereka mengambil kesempatan terhadap orang-orang tua yang buta IT. Yang ketiga adalah keburukan penyebaran fitnah. Sebagai contohnya adalah berkenaan vaksin, di mana baru-baru ini kita sahaja tergempar dengan penyebaran benda-benda palsu, lebih-lebih lagi berkenaan dengan vaksin, iaitu vaksin ini setengah individu yang mengatakan vaksin ini adalah haram dan baginya mereka ini sekiranya divaksinkan akan cepat matilah, lebih kurang macam tu. Di sini penyebaran fitnah adalah sangat-sangat berleluasa. Sekarang ni kita membuat sesuatu keburukan hanya di hujung jari, bukan macam dahulu lagi lah. Itu saja yang berkenaan dengan keburukan media sosial. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, maafkan saya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada panel kita yang kedua. Demikianlah perkongsian daripada beliau mengenai keburukan media sosial ini. Seterusnya saya akan mengajukan soalan terakhir pada panel kita yang ketiga, iaitu soalan mengenai apakah pula kebaikan media sosial ini. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator, dan bagi menjawab soalan tentang kata kebaikan media sosial kepada masyarakat ni, yang pertama ni seperti yang kita tahu, media sosial ni memang penting untuk pembangunan negara kita, negara Malaysia. Yang keduanya, media sosial ini juga dikatakan mampu untuk mendidik rakyat Malaysia ni untuk menentukan arah kehidupan masyarakat Malaysia. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab apa mampu mendidik? Sebabnya sebagai contoh, kita boleh tengok pada semasa PKP tempoh hari, banyaknya terwujudnya rancangan-rancangan televisyen yang berkaitan dengan pendidikan kan, bagi membantu orang kata pendidikan sekolah rendah. Sebab mereka ni kan itu orang kata tertinggal bas lebih kurang istilah yang macam tu kan, sebab kita semua dah sepatutnya dah SPM tapi terpaksa dianjakkan dia punya tarikh peperiksaan kan. Yang keduanya, media sosial juga merupakan adalah satu pusat penyebaran maklumat yang orang kata penting untuk zaman sekarang ni. Kalau zaman dulu kita lebih orang kata menggunakan surat dan sebagainya kan. Untuk zaman sekarang ni kita lebih menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan sebagainya lah. Dan orang kata keunggulan internet ini sebagai satu saluran maklumat yang unggul telah terwujudnya ataupun tercipta satu istilah yang orang kata semua orang mesti pernah dengar, iaitu information technology, atau dalam bahasa Melayunya teknologi maklumat lah kan, seperti phone, Facebook dan sebagainya, televisyen, radio kan. Dan seterusnya saya ingin orang kata mengkongsikan sedikit tentang internet. Internet juga orang kata telah digunakan dengan meluas lah, maupun dalam negara kita dan juga luar negara. Dan orang kata maklumat ni juga dapat disebarkan melalui cabang-cabang seperti yang saya cakap tadi, seperti WhatsApp, Facebook dan juga sebagainya lah kan. Dan dari situlah juga orang kata media sosial ini dapat orang kata meningkatkan taraf sosial seseorang individu itu, serta penggunaan peralatan moden dan juga terkini. Dan akhir sekali, media sosial ini juga dapat menentukan orang kata tahap kehidupan masyarakat yang lebih tinggi kan. Bila guna teknologi ni kita nampak lah orang kata lebih moden, lebih orang kata, dan juga pembangunan negara ni juga orang kata dapat terlaksana. Sebab kita sekarang ni dah orang kata dah melepasi zaman 2020-an, wawasan 2020-an, orang kata lebih maju dan lebih canggih lah kan.
Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada panel kita yang terakhir, iaitu panel kita yang ketiga. Okey, demikianlah perkongsian daripada ketiga-tiga ahli panel kita mengenai apakah itu media massa, kebaikan atau dan juga keburukan dia lah. Okey, yang mana saya akan rumuskan semula kembali mengenai forum kita ini mengenai media sosial. Okey, yang mana media sosial ini merupakan satu rangkaian teknologi maklumat yang luas lah pada masa kini berbanding dengan penyebaran-penyebaran secara bertulis. Okey, dan juga ianya media sosial ni merupakan satu rangkaian yang boleh menyebarkan maklumat kepada satu tempat lah, yang mana dia dapat memudahkan urusan semua masyarakat di Malaysia ataupun di dunia lah. Okey, yang mana ianya juga merupakan satu kemudahan yang diperlukan pada masa kini. Okey, dan seterusnya panel kita yang kedua telah menceritakan mengenai apakah itu keburukan media sosial, yang mana keburukan yang beliau kongsikan iaitu yang pertama pembaziran masa. Okey, yang mana ianya melibatkan kepada melalaikan anak-anak muda zaman sekarang ini yang melebihkan bermain gadget ataupun telefon bimbit, laptop, bermain video game berbanding dengan mengutamakan benda-benda yang penting lah, yang wajib dengan tanggungjawab mereka lah sebagai seorang pendidik ataupun seorang anak ataupun seorang ibu ataupun bapa lah. Okey, dan seterusnya keburukan yang beliau kongsikan juga adalah mengenai penipuan lah ataupun yang kata lainnya scammer. Okey, yang mana scammer-scammer ini merupakan satu pihak yang tidak bertanggungjawab yang mengambil kesempatan terhadap individu yang lemah seperti warga tua, yang mana mereka ni merupakan orang yang buta IT. Okey, dan mereka mengambil kesempatan di atas kelemahan warga tua tersebut lah dengan menipu mereka lah. Okey, dan yang ketiga yang dikongsikan panel yang kedua juga adalah mengenai penyebaran fitnah. Okey, seperti berita-berita palsu yang dapat memburukkan individu yang menjadi mangsa jenayah cyber ni ya. Okey, dan seterusnya saya mengajukan soalan kepada panel kita yang ketiga, iaitu apakah kebaikan mengenai media sosial. Okey, yang mana kebaikan yang beliau kongsikan adalah media sosial ini adalah amat penting di Malaysia, yang mana ia merupakan satu pusat mendidik, okey, di Malaysia ni lah. Okey, yang mana ia juga merupakan satu pusat penyebaran maklumat yang meluas. Okey, yang mana ianya menjadikan satu platform untuk semua masyarakat ataupun individu untuk mendapatkan maklumat. Okey, dan maklumat-maklumat ini akan didapati dengan pantas. Okey, dan juga selain itu yang dikongsikan juga baiknya adalah internet. Yang mana internet ini merupakan orang kata satu benda wajib untuk masa kini lah. Diperlukan untuk kita melayari internet ataupun melayari laman web dan sebagainya untuk mendapatkan maklumat. Dan juga ianya juga sebagai menentukan taraf kehidupan masyarakat, yang mana dapat menilai sejauh mana taraf kehidupan tu dengan pengetahuan mengenai IT dan juga penggunaan teknologi masa kini. Okay, saya rasa itu adalah perkongsian yang berguna ya daripada ketiga-tiga ahli panel kita. Okay, dan juga saya akan berikan pendapat saya mengenai media massa ini, yang mana saya rasa media massa ini perlu digunakan dengan bijak, dengan baik supaya tidak membawa kepada keburukan lah, dan ianya perlu digunakan untuk kebaikan pada diri dan juga orang lain. Okey, itu adalah pendapat daripada saya. Saya rasa sekian sampai situ saja kita punya forum pada hari ini mengenai media sosial. Dan sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Okey, bunga soja di atas bara, jauh ditimpa buah berangan. Andai kata tertelap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian itu saja daripada saya sebagai moderator pada forum kita pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada masa akan datang di forum yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.